A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Mumtahanah ataupun Al-Mumtahinah. Minggu lepas dan sebelum tu kita buat kelas ni di waktu petang. Lebih kurang sebulan lebih kita buat di waktu petang sebab kita buat kelas secara offline di Gombak. Tapi bila PKPB dikenakan semula, kita tak boleh buat kelas secara offline. Jadi sekarang kita balik buat kelas online. Dan kita balik seperti waktu asal, iaitu pukul 10.30 pagi insya-Allah. Sehinggalah kalau ada perubahan kita akan maklum kemudian. Jadi kelas hari Rabu online ialah pukul 10.30 pagi insya-Allah. Okey, kita sambung tadabbur surah Al-Mumtahinah. Kita sampai ayat yang ke-11. Hari ini kita sambung ayat yang ke-12 dan 13 insya-Allah. Okey, sebelum kita masuk ayat baru, cuba tengok maksud ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Kalau ayat yang lepas Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna ila akhirih. Maksudnya Allah bagi tahu kepada orang yang beriman, wahai orang beriman, apabila datang wanita-wanita beriman yang asalnya kafir, kemudian mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka datang berhijrah ke Madinah, maka kalau ikut perjanjian kamu kena hantar mereka pulang ke Mekah. Tapi sebab mereka wanita dikecualikan. Itu satu pendapat lah. Pendapat yang kedua, wanita memang dikecualikan daripada awal lagi dalam perjanjian Hudaibiyah. Iaitu yang wajib dipulangkan daripada orang Madinah ialah hanya di kalangan lelaki sahaja. Jadi wanita dikecualikan. Cuma perintah yang baru dalam ayat ini ialah bila wanita yang dah beriman daripada Mekah kemudian datang ke Madinah berhijrah, maka Allah syaratkan famtahinuhunna, hendaklah Nabi dan orang beriman menguji mereka. Uji apa ni? Uji keimanan mereka, kebenaran, sidqul iman, setakat mana kebenaran iman mereka, ataupun mereka hanya berpura-pura, ataupun mereka ada masalah peribadi, ada masalah dengan suami, ada kepentingan duniawi, maka mereka ambil peluang lari ke Madinah. Kemudian Allah beritahu, Allahu a'lamu biimanihinna. Setelah kamu uji, maka hakikat yang sebenar mereka berdusta ataupun benar, itu Allah saja yang tahu. Kamu hanya tugas kamu menguji secara zahir sahaja. Kemudian setelah diuji, macam mana cara menguji? Berbagai pendapat lah. Ada mengatakan dengan menyebut la ilaha illallah. Ada pendapat dengan bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka benar-benar beriman. Mereka datang ke Madinah kerana cinta kepada Allah dan Rasul, bukan kerana masalah keluarga, masalah dengan suami dan sebagainya. Dan ada pendapat, iaitu pendapat Aisyah radhiyallahu anha, cara mengujinya ialah dalam ayat yang kita akan belajar hari ini. Iaitu mereka berbai'ah ataupun bermubaya'ah. Mubaya'ah ni dalam bahasa Arab lebih kurang buat pengakuan ataupun aku janji. Iaitu mereka tidak akan mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak akan bunuh anak. Setelah mereka mengakui,
maka itulah ujian kepada wanita ini. Dan mereka dibenarkan untuk tinggal di Madinah. Tak perlu hantar pulang ke Mekah. Kemudian juga Allah sebut dalam ayat yang lepas, sekiranya wanita yang beriman daripada kalangan orang kafir datang ke Madinah, satu, jangan hantar mereka pulang ke Madinah, ke Mekah. Kemudian yang kedua, hendaklah bagi semula mahar yang bekas suami mereka bagi kepada wanita-wanita yang dah beriman ni. Itulah keadilan Islam. Dan kalau sebaliknya, wanita yang kafir, kemudian suaminya beriman kepada Allah dan suaminya pergi ke Madinah, maka suami yang dah beriman sedangkan isteri masih kafir, Allah mewajibkan suami yang beriman ni pulang balik mahar yang wanita yang kafir itu kena pulang balik. Yang masih kafir di Mekah hendaklah pulang balik mahar yang diberi oleh suami yang telah beriman, sebab mereka tak ikut beriman. Sebenarnya itulah keadilan Islam. Walaupun mereka tu kafir, Allah nak mereka tidak rugi dua sekaligus. Jadi kalau isteri mereka tetap kafir dan suami mereka dah masuk Islam, mereka kehilangan suami satu. Yang kedua, mahar yang mereka bagi, yang suami bagi, tetap mereka tak dapat juga. Jadi Islam nak mereka paling-paling kurang tidak rugi dua, tapi paling-paling kurang hanya rugi satu sahaja. Jadi kalau isteri yang beriman pergi ke Madinah, suami mereka masih kafir, maka suami yang kafir kena isteri yang dah beriman ni kena pulang balik mahar yang diberi oleh bekas suaminya. Supaya apa? Supaya suaminya bukan setakat bukan hilang dua-dua sekaligus. Satu, isteri dah hilang jadi orang beriman. Yang kedua, mahar yang dia bagi pada isteri pun tak dapat. Jadi Islam nak dia dapat satu. Kalau isteri terlepas, dia dapat mahar. Begitulah sebaliknya. Kemudian Allah juga bagi tahu hubungan suami isteri bila dah salah satu beriman, hubungan suami isteri terputus. Automatik terputus. Dan isteri yang dah beriman tu boleh berkahwin dengan lelaki yang lain yang dah beriman di Madinah, dengan syarat mereka memberi mahar kepada bakal isteri tersebut. Kemudian ayat ke-11 Allah bagi tahu, wa in fatakum syai'un, sekiranya terlepas daripada kamu daripada isteri-isteri yang kafir yang saya sebut tadi. Jadi kamu beriman, kamu pergi ke Madinah, tapi isteri kamu kekal dalam kekufuran, maka sepatut mereka kena pulangkan mahar yang kamu bagi masa jahiliah dahulu. Tapi mereka tak bagi, maka Allah kata fa'aqabtum, sekiranya berlaku peperangan dan kamu rampas harta mereka, maka ambillah harta rampasan daripada orang kafir itu dan bagilah kepada suami-suami yang dah beriman tapi isterinya tetap kufur kepada Allah dan tetap tinggal di Mekah. Itulah keadilan Islam. Kemudian Allah tutup dengan wattaqullah, bertakwal kepada Allah yang kamu sebenarnya mengaku beriman kepadanya. Okey, kemudian kita masuk ayat baru. Hubungan ayat baru, ayat 12 dengan ayat yang ke-10 dan 11 ialah, kalau ayat ke-10 Allah kata, jika wanita yang beriman datang daripada Mekah kepada orang yang beriman. Wahai orang beriman, bila wanita yang beriman dan berhijrah ke Madinah. Jadi Allah bercakap dengan orang beriman. Tapi ayat ke-12, Allah bercakap dengan siapa ni? Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Bila datang orang beriman, wanita-wanita beriman kepada engkau. Jadi kenapa ayat ke-10 Allah bercakap dengan orang beriman, tapi ayat ke-12 Allah bercakap khusus kepada Nabi? Dua-dua situasi lebih kurang sama, iaitu wanita beriman datang ke Madinah, tapi ayat ke-10 Allah bercakap dengan orang beriman, dan ayat ke-12 wanita beriman datang ke Madinah, tapi Allah bercakap secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya apa? Sebab ayat yang ke-12 ni Allah nak bagi tahu sekarang isu dia ialah isu berbai'ah, pengakuan daripada wanita-wanita yang beriman yang lebih khusus. Kalau sebelum ayat ni, ayat 10
datang secara umum, ujilah mereka. Tapi uji dalam bentuk macam mana? Ini salah satu pendapatnya ialah uji mereka iaitu buat bai'ah. Bai'ah ni aku janji pengakuan daripada wanita-wanita yang beriman yang datang ke Madinah. Bila dah berlaku bai'ah, itu satu benda yang besar. Bila satu benda yang besar, Allah bercakap dengan ketua negara sendiri, iaitu Nabi. Tapi kalau setakat umum je, datang wanita beriman, ujilah mereka. Allah cakap dengan orang beriman. Tapi bila nak lebih khusus, iaitu untuk melakukan bai'ah, maka mestilah terus kepada ketua, iaitu kepada Nabi SAW. Jadi lebih kurang ayat 12 ni, Allah nak bagi tahu macam mana cara nak menguji wanita yang beriman yang datang daripada Mekah ke Madinah. Macam mana cara nak menguji? Jawapannya ialah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi. Banyak dalam Al-Quran bila Allah bercakap dengan Nabi, Allah guna perkataan An-Nabiyyu. Allah tak guna Ar-Rasul. Jadi kalau Rasul, daripada risalah. Tapi kalau An-Nabiyyu, daripada Naba. Jadi kalau Ar-Rasul daripada risalah, iaitu message, utusan. Kalau An-Nabiyyu daripada perkataan An-Naba, sebagaimana dalam surah An-Naba, ia amma yatasaalun 'anil naba'il azim. Jadi apa makna naba? Naba ialah berita besar. Jadi bila Allah nak bercakap dengan Nabi, Allah tak guna ya ayyuhar rasul. Biasa dalam Quran Allah guna ya ayyuhan nabi. Kenapa? Allah nak bagi tahu kamu ni, tugas kamu membawa an-naba, berita yang besar. Jadi bila bawa berita yang besar, kamu kena sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan amanah. Sebab cerita ni bukan cerita biasa, tapi ceritanya adalah an-naba. Berbanding dengan risalah. Risalah boleh ditafsirkan cerita kecil, cerita besar. Bawa risalah, bawa message. Jadi Allah kata, wahai Nabi, iza ja, apabila telah datang kepada engkau. Apabila telah datang kepada engkau al-mu'minat, wanita-wanita beriman. Sama dengan ayat ke-10, apabila datang wanita yang beriman, yang berhijrah, tapi Allah bercakap dengan orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Tapi dalam ayat ini, bila datang wanita beriman, Allah cakap khusus kepada Nabi. Sebab apa? Sebab benda yang Allah nak sebut selepas ni, satu benda yang besar, yang penting, yang sepatut ditangani oleh Nabi sendiri, bukan orang lain. Okey, apa dia isu dia? Iaitu apabila datang wanita-wanita yang beriman, yubayi'naka, hendaklah mereka yubayi' daripada al-bai'ah. Kita pernah dengarkan al-bai'atul aqabah. Nabi pernah buat perjanjian dengan orang-orang Ansar daripada Madinah. Di mana? Di Jamratul Aqabah. Ketika sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi buat perjanjian dengan orang Ansar yang datang ke Mekah, kemudian beriman. Ada lebih kurang 73 orang. Nama perjanjian ialah Bai'atul Aqabah. Bai'ah makna perjanjian, Aqabah iaitu tempat. Jadi yubayi'na daripada perkataan al-bai'ah, ataupun kalau masdar dia al-mubaya'ah. Al-mubaya'ah, perjanjian, pengakuan, aku janji. Okey, bila wanita beriman datang kepada engkau daripada Madinah, daripada Mekah, hendaklah mereka berbai'ah. Berbai'ah kepada engkau.
Okey. Macam mana Nabi berbaiat dengan wanita-wanita ni? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi dalam hadis yang sahih, kata Aisyah, Nabi berbaiat ialah dengan kalam, dengan kata-kata. Kata-kata apa ni? Alla yusyrikna billahi syai'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna. Dengan bercakap ataupun dengan kata-kata kalam. Dan kata Aisyah, wallahi, demi Allah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Demi Allah, tangan Nabi yang mulia tak pernah sentuh tangan wanita yang bukan mahramnya. Bahkan ada seorang wanita nama dia Umaymah. Umaymah binti Ruqaybah. Bila Nabi berbaiat dengan wanita ni, ada pendapat ini berlaku setelah Nabi buka kota Mekah, iaitu pada tahun 8 Hijrah, di Mekah. Ada pendapat mengatakan berlaku di Madinah. Jadi pendapat yang mengatakan berlaku di Mekah, makna yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ramai yang masuk Islam. Jadi Nabi ambil peluang khas untuk wanita, Nabi berbaiat. Ada pendapat mengatakan bilangan semua 475 orang wanita yang berbaiat dengan Nabi. Jadi bila berbaiat ni, Umaymah binti Ruqaybah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima la tusafihna? Kenapa engkau tidak berjabat tangan dengan kami?" Maka Nabi kata, "Inni lam usafih an-nisa." Aku tidak akan berjabat tangan ataupun bersalam dengan wanita. Itu hadis sahih yang jelas menunjukkan Nabi tak pernah bersalam dengan wanita yang bukan mahram. Bahkan satu lagi hadis sahih, Nabi kata, daripada seseorang tu menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya, lebih baik kepalanya ditusuk dengan besi. Hadis sahih, maksudnya kalau kepala seseorang ditusuk dengan besi, maka itu adalah lebih ringan, lebih baik daripada tangannya, kulitnya tersentuh ataupun sengaja sentuh dengan kulit wanita yang bukan mahram. Menunjukkan apa? Bersentuh kulit antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, hukumnya adalah haram, bahkan dosa besar. Dosa besar. Sehingga Nabi bagi amaran keras. Kalau kepala kamu tusuk dengan besi, lebih baik daripada kamu sentuh tangan perempuan yang bukan mahram. Tapi sekarang berlaku dalam masyarakat kita, lelaki dengan perempuan bersentuh dah biasa dah. Sedangkan itu adalah dosa besar. Kemudian berlaku pula hampir setiap hari. Khususnya hari raya. Kan? Sepupu dengan sepupu, adik ipar dengan kakak iparnya, kadang-kadang dengan pakcik, bapa saudara sabitnya. Semua berlaku tanpa rasa bersalah. Sedangkan Nabi kata kalau tusuk kepala dengan besi lebih ringan, lebih baik daripada sentuh ataupun berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Ini perkara yang paling besar ni. Berbaiat, satu benda yang penting, perjanjian antara Nabi dengan wanita beriman. Itu pun Nabi tak berjabat tangan. Menunjukkan apa? Berjabat tangan adalah satu dosa yang besar. Jadi peringatan untuk saya dan semua yang mendengar ni, pastikan kita sendiri, suami kita, anak-anak kita, saudara mara kita, jangan bersalam dengan wanita yang bukan mahram. Walaupun dia dah rapat macam mana sekalipun, dah duduk satu rumah daripada kecil lagi, termasuklah dengan anak angkat. Kadang-kadang bapa, suami kita bersalam dengan anak angkat perempuannya. Hukumnya haram. Dia melakukan dosa besar. Dan sebab itulah antara sebab kita baca Quran tak rasa apa-apa, kita solat pun tak rasa khusyuk. Sebab apa? Sebab hati kita dah diselaputi oleh dosa. Antara dosa apa dah? Dah bergaul bebas. Dah bersalam antara lelaki dengan perempuan hampir setiap hari. Nabi kata bila kita buat satu dosa, melekat satu hitam di dalam hati kita. Dan bila tak bertaubat, terukan dosa akan melekat lagi titik hitam. Dan akhirnya hati ditutupi dengan hitam. Dan hatinya akan jadi keras. Baca Quran pun tak terkesan, ikut kelas tadabbur tak terkesan, baca Quran khatam berapa kali pun tak menangis. Sebab apa? Hatinya dia keras. Kenapa hati keras? Sebab dosa yang dia lakukan setiap hari.
Jadi jagalah, jaga aurat, jagalah daripada bersalam antara yang bukan mahram. Kadang-kadang kita buat alasan, bersalam je, bukan apa pun, bukan berpeluk, bukan bercium, bersalam je. Dan kita tak rasa apa-apa, jangan menipu. Sebab bila Allah tak bagi, bila Nabi tak buat, maka benda tu ada salah. Sebab perempuan dengan lelaki ni bila bersalam, dia tak sama lelaki bersalam dengan lelaki. Dia mesti ada perasaan. Mesti ada perasaan. Walaupun orang tu dah tua kan, mesti ada perasaan. Kalau kita mendakwa hati kita suci kan, hati Nabi lagi suci daripada kita, tapi Nabi tak bersalam. Kalau kita kata isteri kita, anak kita dah okey, tak ada masalah, bersalam dengan tunang kan, isteri sahabat, wanita sahabat, hati mereka lagi suci, tapi mereka tak bersalam. Kalau hati yang suci tak bersalam, hati kita lagi kotor, lagi tak patut kita bersalam. Dan lagi besar bahayanya. Okey? Jadi Nabi berbai'ah dengan wanita ni ialah dengan cara ucapan saja. Tanpa bersalam. Okey. Mungkin timbul soalan, kenapa wanita je berbai'ah dengan Nabi? Kenapa tak ada lelaki? Kalau berlaku di Mekah yang masuk Islam, ramai lelaki yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa lelaki saja? Kenapa wanita saja yang berbai'ah? Ada pendapat dalam tafsir mengatakan Nabi berbai'ah dengan wanita sahaja sebab bagi lelaki dia ada jihad. Lelaki wajib berjihad, wajib solat berjemaah, wajib solat Jumaat. Jadi semua tu sebagai bukti keimanan mereka. Sedangkan perempuan tak wajib berjihad, tak wajib solat berjemaah, tak wajib solat Jumaat. Jadi tidak ada bukti bahawa mereka benar-benar beriman. Maka salah satu cara nak buktikan keimanan mereka ialah dengan cara berbai'ah. Dengan cara berbai'ah. Sebab tu lelaki bila tak pergi solat jemaah, itu tanda ciri-ciri orang munafik. Bila tak pergi berperang, tak pergi berjihad, itulah tanda-tanda orang munafik. Perempuan tak boleh tahu. Sebab perempuan tak wajib berjihad. Okey. Kemudian apa isi bai'ah ni? Pertama, ala alla yushrik nabillah, atas agar la yushrik, tidak mereka mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Jadi isi bai'ah yang paling besar, yang paling utama ialah tidak syirik. Tidak syirik. Sepatut Allah kata apa? Bai'ah agak mentauhidkan Allah. Sebenarnya tidak syirik sama dengan tauhid. Tauhid ataupun mengesahkan Allah. Tapi ayat ni Allah tak kata bai'ah ni tidak disebut. Hendaklah kamu berbai'ah dengan beribadat kepada Allah ataupun dengan mentauhidkan Allah. Tapi yang disebut ialah menggunakan perkataan la. Ni dalam bahasa Arab dipanggil apa? Kaedah yang paling baik untuk bersihkan, untuk jadi kita orang yang baik. Kaedah paling baik apa dia? Kaedah yang paling baik ialah kita keluarkan dulu yang kotor. Jadi la yusyrik itu makna keluarkan dulu yang kotor, yang mana-mana syirik, yang khurafat, yang riak dalam hati, keluarkan dulu, barulah masuk tauhid. Barulah masuk tauhid. Barulah tauhid itu betul-betul ikhlas. Barulah tauhid itu betul-betul mantap. Tapi kalau dalam keadaan hati masih ada unsur syirik, khurafat, riak, tiba-tiba kita belajar tauhid, tauhid tak berkesan. Tauhid tak berkesan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Fala takhshawhum. Wakhshawni. Allah bagi peringatan pada orang beriman, fala takhshawhum, maka jangan kamu takut pada mereka. Takut pada siapa? Pada manusia. Pada pembesar, pada pemimpin yang ada kuasa, jangan takut. Termasuklah takut pada jin, takut pada syaitan, jangan takut. Lepas tu baru Allah kata wakhshawni, dan takutlah pada aku. Tengok yang pertama Allah kata apa? La takhshaw, jangan takut.
Mana Allah nak buang dulu rasa takut kepada manusia, takut pada hantu, takut pada jin, takut pada apa saja. Buang dulu. Bersihkan dulu hati kamu daripada sifat takut. Kemudian barulah masuk wakhshawni, masuk dalam hati kita takut kepada Allah. Maka ketika itu takut kita betul-betul mantap. Sebab tidak bercampur dengan rasa takut pada selain pada Allah. Tapi dalam keadaan kita masih ada takut pada orang, takut pada suami, takut hilang pekerjaan. Lepas tu kita belajar nak takut pada Allah. Maka takut pada Allah tak berkesan. Sebab dia bercampur dengan takut yang selain daripada Allah. Okey? Jadi isi bai'ah yang pertama, jangan syirik kepada Allah. Kenapa benda yang sangat penting? Sebab syirik ni sebagaimana kita tahu, kesan syirik apa dah? Tak diampunkan dosa. Bila syirik, Allah tak akan ampunkan dosa. Banyak Allah sebut antaranya dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Walaupun kamu salat 50 tahun, kamu buat haji 10 kali, kamu sedekah 50 juta, tapi bila ada unsur syirik, semua terbatal. Allah tak akan ampunkan dosa. Yang kedua, semua amalan sia-sia. Pentingnya syirik, kenapa? Walaupun amalan soleh kita begitu banyak, tapi kalau ada unsur syirik, habis. Semuanya hancur. Dan juga syirik ni, bahaya syirik sebab apa? Sebab Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-khafiyyu. Antara benda yang paling aku takut, kata Nabi, yang paling aku takut, yang paling aku risau kepada umatku ialah apa dah? Syirik al-khafiyyu. Syirik yang tersembunyi. Yang sebab dia bahaya ialah sebab dia sembunyi. Ramai yang tak perasan. Solat, pergi berjihad, tapi akhirnya ada riak dan semuanya sia-sia amalan. Sebab itulah kalau kita biasa dengarkan golongan pertama yang dicampak dalam neraka siapa? Yang banyak berjihad, yang banyak baca Quran dan mengajar. Yang ketiga, yang banyak harta dan suka derma. Suka buat infak kepada kebaikan. Tapi semua tu masuk neraka. Sebab apa? Sebab ni, syirik yang tersembunyi apa dah? Riak. Riak. Berapa banyak orang yang beramal tapi amalannya hangus. Sebab riak. Dan dia tak sedar. Okey? Dan juga wanita Mekah ni yang menjadi mereka dah jauh menyimpang daripada kebenaran, sebab yang paling asas ialah mereka syirik kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Okey, yang kedua, syai'an, sesuatu pun. Bila sebut sesuatu tu maknanya syirik ni walaupun ada sikit je boleh membatalkan amalan. Syai'an makna sedikit pun. Dan sebab itulah dipanggil surah Ikhlas. Surah Qul Huwallah tu dia panggil Ikhlas sebab apa? Sebab bila kita beramal kena Qul Huwallahu Ahad, buat kerana betul-betul kerana Allah semata-mata, dan tidak ada sikit pun yang kita buat bukan kerana Allah. Kerana dunia ke, kerana nak kaya kat dunia ke, itu tak boleh. Itu maksud syai'ah. Ada sikit je unsur syirik, habis. Kemudian yang kedua, wala yasriqna, dan jangan mencuri. Dan tidak mereka mencuri. Yang ketiga, dan tidak mereka berzina. Tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Okey. Kenapa selepas syirik terus tidak mencuri, kemudian berzina? Kalau ikut hukum, yang mana lebih besar dosa, berzina ke mencuri? Berzina lebih besar.
Tapi kenapa Allah sebut mencuri dahulu? Itu tadabbur. Kita nak faham kenapa sebut mencuri dulu. Sedangkan berzina lagi besar dosanya. Jawapannya kata ulama, wanita-wanita Mekah ni dia suka mencuri. Perbuatan mencuri itu dah tersebar, dah menjadi adat kebiasaan mereka. Berbanding dengan berzina ni. Berzina ni, wanita yang baik tak berzina walaupun dia kafir. Tapi mencuri ni satu kebiasaan. Curi apa ni? Curi harta orang, termasuklah curi harta suami. Wanita jahilah terkenal dengan mencuri harta suami. Sebab tu Allah masukkan perjanjian ni dalam bai'ah ni. Sebab benda ni dah jadi satu kebiasaan, jadi nak hilang tu bukan mudah. Maka dimasuk dalam perjanjian ni supaya mereka cukup faham benda ni sangat besar. Apa dia? Mencuri. Jadi kena tinggal. Kalau beriman kena tinggal. Termasuklah mencuri duit suami. Sebab itulah masa berbai'ah ni, bila sebut intipati bai'ah tidak mencuri, ada seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Isteri siapa ni? Isteri Abu Sufyan, pembesar Mekah. Dia salah seorang yang ada dalam waktu bai'ah ni. Bila dia sebut jangan mencuri, dia pun terfikir, ya Rasulullah, kalau aku ambil suami aku ni bakhil, Abu Sufyan adalah kedekut. Jadi kalau aku ambil duit dia, adakah aku dikira mencuri? Maka jawab Nabi, sekiranya kamu ambil sekadar cukup untuk kamu makan dan anak-anak kamu, maka itu bukan mencuri. Tengok, dia faham. Bila sebut mencuri, dia terfikir apa yang dia buat. Jadi dia nak kepastian yang dia buat tu termasuk mencuri ataupun tak. Jadi kalau ambil duit suami lebih daripada keperluan, mencuri. Sebab tu Nabi sebut antara ciri-ciri wanita yang salihah, ciri-ciri isteri yang salihah pada. Pertama, bila suami tengok, suami akan sejuk hati, gembira, tenang. Tengok muka isteri dah tenang. Kalau tengok muka isteri jadi semakin serabut, ada masalah lah tu. Yang kedua, sentiasa mendengar dan taat pada suami selagi mana suami suruh benda yang baik. Yang ketiga, bila suami keluar, dia menjaga maruah suami dan harta suami. Bukan mencuri, ya. Dia jaga harta suami. Satu sen pun dia tak ambil. Kecuali dalam kes tadi. Kalau suami kedekut tak bagi duit belanja, boleh ambil tanpa diberitahu kepada suami dan ambil sekadar yang cukup. Sekadar yang perlu. Kalau lebih daripada itu, mencuri. Tengok Islam, mula-mula akidah. Tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua apa dia ni? Ini akhlak. Kalau akidah betul, akhlak mesti betul. Kalau akhlak tak betul, ada masalah kat akidah. Okey? Yang kedua, yang ketiga, tidak berzina. Berzina satu benda yang biasa berlaku di kalangan masyarakat di Mekah masa jahiliah. Tapi berlaku pada siapa ni? Bukan wanita yang baik. Sebab tu ada seorang wanita yang ikut berbai'ah ni, bila Nabi kata berzina, tidak boleh berzina, wanita ni bertanya, atazni al-hurrah? Adakah wanita yang bebas, yang merdeka berzina? Jadi dia tak boleh nak terima. Sebab apa? Sebab walaupun orang kafir, wanita kafir, tapi yang ada maruah tak akan berzina. Yang berzina di Mekah ni, bahkan ada tempat pelacuran di Mekah, biasanya wanita-wanita yang jahat je. Jadi wanita kafir pun kalau ada maruah, dia tak akan berzina. Dia anggap benda tu jijik. Menunjukkan apa ni? Orang yang berzina dah teruk sangat pemikirannya. Akhlaknya dah sangat rusak. Sebab orang kafir yang ada maruah pun tak akan berzina. Jadi jangan berzina. Sebab apa? Sebab zina dosa besar. Allah sebut dalam surah Al-Isra kan? Ayat 31. Wala taqrabuz zina wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan. Innahu kana fahishatan. Kan?
Betul? Isra 31. 32. Cuba baca ayat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wasa'a sabila. Allah kata jangan mendekati zina. Dalam ayat ni isi perjanjian bai'ah ni ialah jangan berzina. Tapi ayat lain Allah kata jangan mendekati zina. Kenapa? Innahu kana fahisyah. Kerana zina tu satu perbuatan yang sangat keji. Dan wasa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Bahkan ulama kata jangan berzina termasuklah jangan buat benda-benda yang membawa kepada zina. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, dua mata berzina. Dua mata berzina. Bila tengok tu, mata dah berzina. Dua tangan berzina bila sentuh. Dua kaki berzina bila berjalan ke tempat zina. Dan hati akan membenarkan apa yang dilakukan oleh mata, tangan dan kaki. Jadi zina ni luas. Bukan setakat betul-betul berzina. Apa saja yang membawa kepada zina adalah zina. Okey? Dan hukum orang yang berzina Allah sebut dalam Quran sangat berat, menunjukkan zina satu musibah, satu dosa yang besar. Apa dah hukum dia? Dalam Quran kalau farjumu fajlidu mi'ata jaldah. Kalau belum berkahwin sebab dia 100 sebatan. Dan kalau dah berkahwin disebut dalam hadis rejam sampai mati. Menunjukkan zina ni satu dosa yang besar. Sebab apa? Sebab dia dah memutuskan hubungan zuriat, menjadikan hubungan zuriat tu dah bercampur aduk, keturunan nasab dah tak tahu yang mana yang betul, yang mana yang tipu. Okey, yang keempat. Yang keempat, wala yaqtulna, dan jangan mereka membunuh auladahunna, anak-anak mereka. Jangan bunuh anak. Kenapa jangan bunuh anak ni termasuk dalam bai'ah? Dia biasa kalau masuk dalam intibati bai'ah, makna mereka biasa buat. Sebab mereka biasa buatlah disebut dalam bai'ah. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul berazam, bersungguh-sungguh untuk meninggal benda yang dah menjadi kebiasaan. Kalau benda jadi kebiasaan tapi tidak ada dalam perjanjian, mungkin sukar untuk mereka meninggalkannya. Jadi orang jahiliah biasa tak bunuh anak. Ya. Mereka biasanya bunuh anak perempuan kan. Sebab apa? Sebab takut kefakiran, takut malu. Allah sebut dalam surah An-Nahlu ayat 58. Cuba tengok. Surah An-Nahlu ayat 58. Wa iza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kemudian lepas tu yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Apa tu? Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Okey, tengok Allah rakam. Apa yang berlaku pada orang jahiliah Mekah bila mereka diberitahu dalam kandungan mereka anak perempuan. Macam mana cara tak tahu. Masa tu tak ada lagi ultrasound kan. Nak scan tak boleh. Tapi mereka dapat tahulah dengan cara mereka sendiri. Tengok apa reaksi mereka bila diberitahu kandungan mereka adalah perempuan. Adakah mereka gembira ataupun sebaliknya? Wa iza busyira. Dan apabila busyira
dia beri berita gembira kepada salah seorang daripada mereka. Berita gembira pada bil unsa, dengan anak perempuan. Apa berlaku? Spontan zalla wajhu, wajah ibu ataupun bapa tu akan terus muswaddan, rasa muka hitam ataupun berkerut. Dan wahwa kazim, dan dalam keadaan dia marah pula. Marah. Sebab apa? Sebab dia akan dapat anak perempuan. Jadi orang jahilah bila dapat anak perempuan satu musibah besar. Belum lahir mereka dah benci dah. Mereka marah. Kemudian yatawara. Allah kata lagi, yatawara, mereka cuba sembunyikan. Ni berita, khabar dapat anak perempuan, mereka cuba sembunyikan daripada orang ramai. Kenapa? Min su'i, sebab yang min su'i daripada buruk apa yang diberitahu kepadanya. Sebab berita tu adalah berita buruk. Dapat anak perempuan bagi mereka berita buruk. Sebab tu dia nak sembunyi daripada orang ramai, tak nak beritahu. Kalau jiran tanya, anak kamu laki perempuan, tak boleh beritahu. Sebab apa? Kalau beritahu dia rasa malu. Anak perempuan adalah musibah dan aib bagi mereka. Kemudian dia mula berfikir. Bapa ni mula berfikir pada ayumsikuhu ala hunin, adakah dia nak biarkan anak perempuan tu terus hidup tapi ala hunin, dalam keadaan dia hina. Dia rasa hina dan orang pun anggap mereka yang dapat anak perempuan hina. Jadi dia berfikir, aku nak biarkan anak ni hidup tapi aku akan jadi hina. Am yadussuhu, ataupun aku akan tanamnya fit turab, dalam tanah. Mana bunuh. Ni bunuh anak-anak mereka. Jadi itu satu kebiasaan. Jadi antara sebab mereka bunuh ialah anak perempuan ni sebab apa? Sebab takut kepada rezeki. Takut rezeki tak cukup. Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 31. Sebab utama mereka bunuh anak perempuan ialah sebab masalah rezeki. Surah Al-Isra ayat 31. Allah kata, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Kemudian nahnu narzuquhum wa iyyahum. Innahu inna qatlahum kana khita'an kabira. Okey, cuba tengok. Allah begitu. Sebab apa orang musyrikin ni bila diberitahu dapat anak perempuan, mereka sedih, mereka marah dan mereka akan bunuh. Sebabnya wala taqtulu, Allah kata jangan kamu bunuh auladakum, anak-anak kamu, khasyata imlak, kerana takut kefakiran. Imlak ni mana? Kefakiran. Takut tak cukup makan, takut tak cukup rezeki. Bahkan Allah beritahu, nahnu narzuquhum, kami yang bagi rezeki pada anak kamu tu. Bukan setakat anak kamu, wa iyyakum, bahkan kamu yang takut rezeki anak pun, kamu tu sendiri pun kami yang bagi rezeki. Jadi kenapa kamu nak bunuh dia sedangkan rezeki tu bukan kamu yang bagi? Yang anak kamu makan, kami bagi. Yang kamu makan pun kami bagi. Kemudian Allah kata, inna qatlahum, sesungguhnya bunuh anak-anak itu adalah satu kesalahan yang kabira, yang sangat besar. Dan ulama mengatakan termasuk yang bunuh anak ni, yang Islam melarang ni, termasuklah satu yang bunuh setelah lahir, seperti orang jahiliah. Semalam dengar berita tak? Di Kelantan seorang bapa bunuh anak yang berumur 8 bulan. Kemudian lepas bunuh, dia lumur dengan garam. Kemudian dia masuk dalam guni. Orang Melayu. Dengar berita? Tak? Berita internet. Polis pergi dah tangkap suami dia, dan katanya suaminya dalam tempoh 2 minggu akhir ni ada masalah mental. Tapi ini bukan kes pertama berlaku.
yang bunuh anak, yang bunuh isteri sebab masalah mental bukan kes pertama. Menunjukkan apa? Masyarakat kita ni ada masalah agama, masalah akidah. Dan yang mungkin para asatizah ni, para ustaz yang duk berceramah di kumpul di satu tempat je akan menanggung dosa ni. Sebab mereka tak pergi kawasan-kawasan tempat yang ustaz tak sampai, mereka jahil agama. Tak ada siapa pergi pun. Jadi mereka dah lah tak belajar agama, kemudian ada masalah rezeki pula, kesempitan hidup, bunuh je lah. Jadi masalah yang berlaku pada zaman jahilah berlaku juga zaman kita sekarang. Bunuh anak. Jadi ulama kata termasuk bunuh anak, satu yang bunuh setelah lahir, yang kedua bunuh masa dalam kandungan. Termasuk ni buat dosa besar. Termasuk bunuh anak. Sebab apa? Sebab malu, sebab kata rezeki tak cukup, gaji tak besar. Bila dia gugurkan kandungan tanpa sebab, dia termasuk buat satu dosa besar, dan dosa ni dia dilakukan oleh orang jahiliah Mekah. Maka mereka pun ikut, iaitu bunuh anak. Dan termasuk bunuh anak juga, dengar, termasuk juga bunuh anak ialah dia biarkan anak hidup, dia tak bunuh, tapi anaknya hidup dalam keadaan jahil agama. Sebenarnya itu juga membunuh anak. Sebab apa? Sebab anak tu bila mati akan masuk neraka. Tengok, bunuh anak ni terlalu luas. Bunuh biar dia mati, bunuh masa dalam kandungan, bunuh tak bagi dia dekat agama, menyebabkan imannya mati, hatinya mati, termasuk bunuh juga. Berapa ramai anak yang dibiarkan hidup tapi dalam keadaan jahil agama. Sebab tu Allah sebut dalam Quran apa dah? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Apa maksud fitnah? Syirik kepada Allah. Jadi bunuh tu dah dahsyat dah, dosa besar. Tapi kalau biarkan anak hidup, bukan bunuh, tapi dia hidup dalam keadaan syirik pada Allah, maka itu lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab tu kisah Musa dan Khidir kan, yang Khidir bunuh budak kecil itu sebab apa? Bunuh satu dosa, tapi kenapa dibunuh? Sebab kalau dia hidup, dia membawa satu benda yang lebih besar daripada membunuh, iaitu syirik kepada Allah. Jadi saya ulang, maksud tidak bunuh anak ni termasuk bunuh setelah dia lahir. Yang kedua, bunuh masa dia dalam kandungan, menggugurkan tanpa sebab. Kecuali dengan nasihat doktor, yang kandungan tu boleh membahayakan ibu, itu lain. Ini bunuh sebab malu, sebab takut rezeki, maka dia buat dosa besar. Dan yang ketiga, bunuh membiarkan dia hidup tapi dalam keadaan jahil agama dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian wala yatina. Yang kelima wala yatina, dan intipati ba'an yang kelima, mereka tidak mendatangkan buhtan al-kazib, pembohongan, yaftarinahu, yang mereka mereka-reka. Pembohongan tu mereka-rekanya. Baina aidihim, di antara tangan-tangan mereka, wa arjulihinna, dan kaki-kaki mereka. Apa maksud ni? Ada pendapat mengatakan wala yatina bi buhtanin yaftarinahu, iaitu wanita-wanita jahiliah ni yang baru beriman, Nabi suruh berbai'ah. Antaranya apa dah? Jangan lagi buat kerja jahiliah kamu. Iaitu ada wanita jahiliah, dia ambil anak orang, kemudian dia bagi tu suami dia, ini anak ni keturunan saya.
Kadang-kadang dia berzina dengan 4-5 orang, kemudian mengandung, kemudian dah melahirkan, dia kata ini anak engkau. Dia kata pada suami dia. Padahal dia tahu itu bukan daripada suami dia. Ini termaksud wala ya'tina, iaitu mereka-reka cerita seperti mendakwa yang bukan anak dia, dia kata anak dia. Kadang-kadang dia jumpa bayi di mana-mana, kemudian dia balik rumah, dia kata pada suami dia ini anak dia. Itu termaksud wala ya'tina bi buhtanin. Dan sebenarnya lebih luas daripada itu, apa saja bercakap bohong yang tidak ada bukti, maka termasuklah. Baina aidihim ni apa dia? Di hadapan mereka, pembohongan tu berlaku di hadapan mereka, dan di antara kaki-kaki mereka apa dia? Iaitu bayi itu keluar daripada celah kaki mereka. Cukup jelas, cukup jelas. Bermula daripada akidah, kemudian ini akidah ni. Ni akidah. Kemudian 2, 3, 4, 5 ni semua akhlak. Menunjukkan apa? Tanda akidah yang betul, akhlak yang mulia. Bila akhlak rosak, akidah ada masalah. Dan Nabi diutuskan tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebab tu Allah puji Nabi bukan akidah yang mantap. Walaupun akidah Nabi memang akidah yang betul dan mantap, tapi yang Allah puji apa dah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah puji Nabi ialah sesungguhnya engkau di atas akhlak yang mulia. Jadi hebatnya seseorang itu, iman seseorang ataupun Islam seseorang bukan pada akidahnya, bukan pada ilmunya, bukan pada serbannya, bukan pada hartanya, tapi pada akhlaknya. Sebab itulah isi bai'ah ni satu akidah, yang lain semua akhlak. Okey, kemudian yang kelima, tidak berbohong. Yang keenam, wala ya'sina, dan mereka tidak derhaka pada engkau dalam perkara ma'ruf. Jadi yang keenam, taat kepada Nabi. Jangan, dan mereka tidak derhaka pada engkau dalam perkara yang ma'ruf. Kenapa Allah sebut ma'ruf? Kalau kita faham secara umum, seolah Nabi ni ada juga suruh benda yang mungkar. Sebab Allah kata jangan kepada wanita ni, jangan kamu taat, jangan kamu derhaka pada Nabi dalam perkara ma'ruf. Mana kalau Nabi suruh ma'ruf, benda mungkar, ingkar. Seolah macam tu. Tak. Sebenarnya Allah nak begitu, semua yang Nabi suruh adalah ma'ruf. Tidak ada satu pun yang Nabi suruh, semuanya ma'ruf, maka jangan ingkar. Jangan ingkar. Ini juga menunjukkan apa? Orang beriman, bila mengaku dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia tidak boleh mengingkari perintah Nabi, termasuklah sunnah Nabi. Bahkan Allah sebut dalam Quran kan, surah Al-Ahzab ke? Tidak beriman seseorang kamu, tidak patut bagi orang beriman lelaki dan perempuan, bila Allah dan Rasul telah menghukum sesuatu hukuman, tidak patut orang beriman lelaki dan perempuan buat pilihan. Tidak ada pilihan. Bila Allah dan Rasul kata A, jangan buat pilihan B ataupun C. Kalau buat pilihan, itulah makna ya'sinaka, iaitu derhaka kepada Allah dan Rasul. Kemudian, berapa semua? 6 kan? Bila mereka dah, semua wanita ni dah berikrar 6 perkara ni, maka Allah kata fabayi'hunna, maka bai'ahlah. Bai'ahlah akan mereka, iaitu terimalah bai'ah mereka. Dengan cara apa? Dengan cara ucapan inilah, bukan dengan bersalam. Kemudian Allah perintah Nabi wastaghfir lahum, dan
minta ampunlah lahunna untuk mereka. Rahmatnya Allah pada wanita-wanita yang baru je beriman, yang dah lama syirik kepada Allah, yang dah lama menentang Allah dan Rasul. Bila mereka beriman je, bukan setakat Allah suruh mereka berbai'ah supaya mereka berubah, tapi Allah minta pula pada Nabi, minta ampunlah untuk mereka ni. Dan doa Nabi mustajab. Doa Nabi makbul. Kalau Nabi kata, ya Allah ampunlah dosa wanita-wanita ni yang baru je beriman, maka Allah akan ampunkan. Itulah rahmat Allah kepada hamba-hambanya walaupun baru beriman. Wastaghfir lahunna innallah, sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada wanita ni yang dosa masa jahilah terpadam dah. Bila masuk Islam, semua dosa mereka terpadam. Tapi dalam perjanjian ini, lepas perjanjian, mungkin mereka tak dapat ikut sepenuhnya isi perjanjian, mungkin mereka buat silap lagi, maka wahai Muhammad, tolonglah minta ampun untuk mereka. Sebab apa? Sebab Allah tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak ada masalah. Ini ayat ni sebagai motivasi kepada wanita ni supaya terus beriman. Dan ada kesalahan tu, semoga Allah ampunkan dosa mereka. Pukul berapa jam? 11.30 lah. Ada satu ayat lagi. Kita habiskan lah. Kalau tak habiskan, takkan nak baca satu ayat je minggu depan. Wahai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini penutup dia. Penutup ayat ni sama dengan ayat pertama surah Mumtahinah. Ingatlah, kalau ayat pertama Allah sebut apa? Ayat pertama, ayat 1 surah Mumtahinah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwakum awliya, kan? Jangan, wahai orang beriman, jangan kamu ambil orang kafir, jangan kamu ambil musuh aku dan musuh kamu sebagai penolong. Maka ditutupi dengan maksud yang sama, iaitu wahai orang beriman, la tatawallau, janganlah kamu tawallau, mengambil kaum ghadiballah, yang Allah murka. Siapa ni yang Allah murka ke atas mereka? Siapa ni? Dia kalau murka ni biasa sifat yang paling sifat utama kepada siapa? Kaum apa? Yahudi. Dalilnya ghairil maghdubi alaihim. Tunjuklah pada kami jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat pada mereka, dan bukan jalan yang kaum yang dimurkai. Siapa? Yahudi. Jadi bila sebut murka, dia lebih kepada Yahudi. Tapi ayat ni tak menghalang juga kepada kaum lain. Orang munafik, orang musyrikin termasuk. Cuma keutamanya kepada orang Yahudi. Sebab bila sebut murka ni, orang Yahudi. Kenapa? Kenapa Allah sangat murka pada orang Yahudi? Sebab mereka ada kitab tapi tak ikut. Macam Allah sebut dalam surah Saf, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap yang kamu tak buat? Kamu dah ada ilmu tapi kamu tak buat. Kabura maqtan, sangat besar kemurkaan Allah bila kamu cakap apa yang kamu tidak buat. Jadi bila sebut murka, lebih kepada kaum Yahudi. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi sebagai penolong, sebagai kawan, sebagai sahabat, sebagai penasihat, sebagai yang berlaku sekarang. Negara Islam, ada negara Islam, dia buat hubungan dipanggil tatbi', kerjasama dengan negara Israel, seperti Emirat. Itu sebenarnya bercanggah dengan ayat ni. Allah kata jangan ambil. Tapi perhatian ni kepada orang beriman. Bila dia ambil juga, dia bukan orang beriman. Kemudian
Allah beritahu, qad yaisu, sesungguhnya yaisu, mereka telah berputus asa. Orang Yahudi dan juga orang munafik dan juga orang musyrikin telah putus asa daripada apa? Minal akhirah. Daripada akhirat. Apa maksud daripada akhirat? Apa maksud ni? Mereka Yahudi ke, orang munafik ke, orang musyrikin ke, mereka ni sebenarnya dah putus asa daripada rahmat Allah. Itu sifat orang Yahudi ataupun orang kafir. Orang beriman tak. Orang beriman tak mungkin putus asa. Sebab putus asa sifat orang kafir. Jadi jangan lantik mereka sebagai penolong, sebagai kawan. Sebab mereka ni dalam bab akhirat mereka dah tak nak dah. Mereka tak percaya langsung. Jadi jangan lantik mereka. Kama putus asanya orang Yahudi daripada kehidupan akhirat, daripada keampunan Allah, seperti apa? Seperti ya Isa putus asanya al-kuffar, orang-orang kafir, min ashabil kubur, dari kalangan penghuni kubur. Apa maksud ni? Jadi Allah nak bagi tahu orang Yahudi putus asa daripada rahmat Allah, daripada pahala-pahala di akhirat. Gambaran orang Yahudi putus asa ni sama seperti orang kafir. Bila sebut orang kafir ni, orang musyrikin lah. Orang kafir juga yang dah menjadi ashabul kubur, yang dah mati. Bila mereka dah mati duduk dalam kubur, apa sikap mereka? Ya Isa, mereka putus asa dah. Tak ada peluang dah nak dapat keampunan Allah, nak dapat hidayah dah tak ada peluang dah. Sebab mereka dah mati. Jadi Allah nak samakan. Orang kafir kalau mati duduk dalam kubur putus asa daripada rahmat Allah. Begitu juga orang Yahudi putus asa daripada keampunan Allah di akhirat besok. Okey? Jadi kesimpulan intipati surah Mumtahanah ialah ayat pertama sama dengan ayat yang terakhir, iaitu jangan lantik, jangan ambil orang Yahudi ataupun orang kafir sebagai kawan baik, sebagai penasihat ataupun sebagai pemimpin. Tapi kalau dalam bentuk kerjasama yang kita tidak menggadaikan prinsip kita dan tidak merosakkan akidah dan akhlak kita, maka itu dibolehkan. Sebab Nabi pernah bekerjasama dengan, Nabi pernah buat perjanjian dengan orang Yahudi di Madinah. Tapi masa tu kita kena ingat Nabi di atas. Dan Nabi juga pernah kerjasama dengan orang musyrikin masa nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi masa tu sebab tidak ada orang lain di kalangan orang Islam yang pakar dalam jalan ke Madinah. Jadi secara umumnya la tatawallaw, haram melantik orang Yahudi ataupun orang kafir, sama ada sebagai kawan ke, sebagai rakan kongsi ke, sebagai pemimpin ke, sebagai penasihat yang boleh merosakkan akidah kita dan merugikan agama kita di masa hadapan, insya-Allah. Okey, setakat ni kita berhenti ya. Pengajaran daripada surah ni memang banyak tapi sebab masa dah habis, kita tinggalkan kepada pelajar untuk mencari sendiri pengajarannya. Okey, ada soalan? Adakah bila anak-anak perempuan dibunuh maka berkurangkah? Tak. Adakah Zahra. Adakah bila anak perempuan dibunuh maka berkuranglah perempuan-perempuan untuk dijadikan isteri? Sebenarnya bukan berkurang juga, sebab bukan semua yang bunuh anak perempuan, bukan semua. Buktinya masih ada perempuan dan masih ada yang wanita yang boleh dikahwini. Jadi bukan semua yang membunuh.
wanita masuk Islam kena tunggu iddah juga kalau nak kahwin. Ya, betul. Saya dah sebut minggu lepas kan. Wanita yang masuk Islam kena tunggu iddah untuk berkahwin. Jadi kalau dia asalnya kafir, kemudian dia masuk Islam, hubungan dengan suami terputus, tapi dia nak kahwin dengan lelaki yang Muslim, dia kena tunggu iddah dia. Kata ulama sama seperti isteri yang diceraikan, iaitu 3 kali suci. Kalau merancang untuk dapat anak juga dikira membunuh. Dikira kenapa pula merancang untuk dapat anak ke rancang untuk tak dapat anak? Itu tak nak anak lah. Itu seolah macam merancang untuk dapat anak. Okey. Sebenarnya merancang untuk tak dapat anak ataupun merancang untuk anak dapat sekian-sekian, 2 orang je, maka sebahagian ulama kata termasuklah membunuh. Dan juga boleh merosakkan akidah. Sebab biasa orang yang merancang ni sebab dia tak percaya pada rezeki dia. Dia tak yakin dengan rezeki yang sebenar Allah dah jamin. Setiap anak yang lahir, semua Allah dah jamin rezeki. Bukan dia yang bagi, bukan dia yang jamin. Allah sebut dalam ayat, tidak ada satu pun binatang ataupun makhluk yang hidup yang melata di atas muka bumi, melainkan Allah dah tetapkan rezekinya. Walaupun cacing di dalam batu sekalipun, Allah dah tetapkan rezekinya. Tak, anak lelaki, anak perempuan dibunuh ni sebab, satu, sebab dia akan menambahkan rezeki dia, menyebabkan dia akan berbelanja lebih. Yang kedua, anak perempuan ni bila dia lahir, dia tak boleh membantu keluarga untuk mencari rezeki. Itu fahaman jahiliah lah. Masa tu mana ada kerja khas untuk wanita. Jadi duduk kat rumah aja. Dan bila nak berperang pun, wanita tak terlibat. Jadi merugikan. Bagi orang jahiliah, anak perempuan merugikan mereka. Kalau merancang untuk dapat anak juga dikira. Dah tadi kan. Dah. Okey, tak ada. InsyaAllah kelas kita akan datang ialah hari Jumaat. Oh ya ke? Lupa. Camik buka. Mana? Ruqyah. Okey, wanita yang bersuami dan berzina perlu menjalani iddah setelah diceraikan suami. Ya, sama. Kaedah dia sama. Bila diceraikan oleh suami, Quran mengatakan bahawa iddahnya 3 kali suci. Sama ada suami dia jahat ke, suami baik ke, suami berzina ke, tak berzina, itu isu lain. Tapi peraturan dia bila diceraikan, iddahnya 3 kali suci. Adakah boleh kita buat perancangan keluarga bukan... Siapa ni? Nama apa? Tak. Oh, Adika. Apa hukumnya bertunang tapi cara bergaul seperti... Hukumnya haram. Hukumnya haram. Bertunang bukan lesen untuk bergaul macam suami isteri. Bertunang tak ada apa-apa pun. Bertunang dengan tak bertunang sama je hukum dia. Tak boleh sentuh, tak boleh nak berpeluk, tak boleh nak keluar berduaan. Tak ada. Bertunang bukan lesen untuk keluar berduaan. Hukumnya tetap haram. Dan kalau sentuh juga sama dengan tadi, Nabi kata lebih baik kepalanya ditusuk besi daripada dia sentuh wanita yang bukan mahram walaupun atas nama tunang.
Okey, bolehkah kita buat perancangan keluarga bukan sebab takut rezeki, tapi kita nak didik dengan cara terbaik? Subhanallah. Sebenar pun itu pun tidak boleh. Sebab adakah dengan sebab kita anak tak ramai, ada jaminan kita boleh didik anak sampai anak kita jadi baik? Tak ada jaminan. Dan bukan semestinya anak ramai, anaknya semua jadi jahat. Kita tengok sejarah Nabi Yaqub AS, dia anak 12. Memanglah 10 orang jahat. Tapi akhirnya dengan didikan yang baik, dengan kesabaran Nabi Yaqub, semua 12 anak, walaupun ramai, jadi baik. Jadi bila kita merancang, kononnya supaya ada masa nak didik anak menjadi baik, lebih baik, sebenarnya salah. Salah. Apa yang salah? Sebab kita rasa macam tenaga kita boleh menentukan anak kita jadi baik ataupun tak. Tak. Berapa ramai anak yang ramai? 12 orang, semua hafiz Quran. Dan ada pula anak seorang pun jadi mak rempit, walaupun anak seorang. Jadi sebenarnya yang boleh mendidik tu dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita beriman, anak ramai dan kita serah pada Allah, kita ikut perintah Allah, kita dibantu oleh Allah, insya-Allah kita boleh didik, insya-Allah. Ada lagi? Tak ada? Umi Majid, kalau dia ada anak cacat, jadi dia merancang supaya tak nampak tak mampu, sebab tak mampu untuk jaga anak yang baru. Dia kalau nasihat doktor dengan anak cacat tu menyebabkan masa dia lebih banyak untuk jaga anak yang cacat, dan mungkin anak yang akan lahir akan terabai, kalau itu nasihat doktor tak apa. Tapi kalau itu andaian dia sahaja, maka sebenarnya tidak boleh. Sebab bila Allah bagi anak, Allah lebih tahu itu yang terbaik untuk kita. Bukan kita lebih tahu. Kita merancang, Allah merancang, tapi perancangan Allah yang terbaik dan lebih betul, lebih tepat.